Kalau anak-anak kita nak pergi kedai yang bukan Islam, jangan pergilah. Pergi tempat yang Islam. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Sebab kerana apa? Sudah diambil keputusan Sultan dah sain dan mufti-mufti dah setuju. Kemudian didedahkan pada saya pada hari Isnin tu harilah. Ya? Kuat sikit. Kuat sikit. Banyak dia. Tapi pasal ya, ini tak boleh berdempeng. Ha? Nak jawab macam ini Hari ni berdempeng tak? Boleh. Boleh ke tak boleh? Saya mula dengan kita hidup ni dalam dunia mesti ada 3. Pertama istiqamah, kedua satu istiqamah, nombor 2-nya istiharah, nombor 3-nya istighfar. Kita hidup dalam dunia ni mesti ada ni. Satu istiqamah, 2-nya istiharah, 3-nya istighfar. Saya nak jelaskan di sini istiqamah. Apa makna istiqamah? Tetap, tak berganjak. Apa makna istiqamah? Tekun. Ajar tiap-tiap Rabu datang. Tiap-tiap Rabu datang. Lambat ke cepat dia datang. Itu namanya istiqamah lah. Kemudian terus menerus. Maknanya tak putus-putus. Tiap-tiap Rabu mesti datang terus menerus. Tak ada putus. Kecuali ajal. Itu namanya istiqamah. Saya nak jelaskan sini di segi apa ni? Di segi akidah. Sifat Allah ada 20. Kita kena tahu sifat Allah tu ada 20. Wujud, qidam, baqa', malafatul hawadis, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun. Apa jadi kita mesti guna pegangan ini. Tidak boleh ditukuk tambah. Itu namanya istiqamah. Sebab dalam sini di MUA ni ada 4 yang merosakkan akidah kita. Satu sebenarnya Sabut Tahrir, lagi satu Syiah, lagi satu Wahabi, lagi satu ada agama baru. Saya belum habis baca, ada 4 gulungan yang memesongkan. Jadi saya harap yang ada di depan saya ni kita istiqamah. Kalau orang ada penerangan yang menyeleweng, jangan dipercaya. Contohnya Allah Ta'ala itu ada anak. Kemudian pada Yahudi ada anak Uzair. Pada Presiden Isa. Itu kita jangan terima. Sebab Allah Ta'ala Qul huwallahu ahad. Sebab Allah yang 20 ni kita ingat. Ni wajib ni. Tahu satu persatu ni wajib. Fardu ain. Jangan tak tahu. Saya sebut sekali lalu saja. Sebenarnya perkara ni ajar dan didedahkan masa sekolah dulu kan. Tapi sekarang ni saya kena dedahkan semula. Sebab kadang-kadang kita ni ilmu ni makin lama makin jauh. Dan kita makin lupa. Keduanya kita tak suka mengulang kaji. Jadi sifat 20 ni kita kena tetap istiqamah. Jangan berganjak. Wujud, qidam, baqa', malafatul hawadis, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun. Kalau dia nak buat lagu pun boleh. Kalau buat lagu letak macam tu dah. Allah wujud, qidam, baqa', muhalafatu lil hawadis, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun. Jangan lupa sifat Allah Ta'ala 20 tu. Kemudian yang mustahil pun 20 juga. Yang harus satu. Saya ambil yang wajib ni kena tahu. Wujud tu maknanya Allah Ta'ala ada. Ada orang penafian. Alah, mana ada kat Allah. Itu tak boleh. Qidam mana Allah Ta'ala sedia. Dia tak ada permulaan. Kita ada permulaan. Baqa' kekal. Allah Ta'ala tak mati. Kita ada mati.
Mukhalafatul lil hadis, Allah Ta'ala tak sama dengan yang baru. Kita nak sesuatu benda ni gunakan alat. Katakan kita nak masak, ada api. Tapi Allah Ta'ala tak. Kun fayakun, dia jadi dah. Qiyamuhu binafsi, dia tidak berkehendak pertolongan sesuatu. Wadaniyah, Allah Ta'ala tu kudrah, dia ada kuasa. Kuasa dia boleh menjadikan, jadikan kiamat, matahari bergerak dan sebagainya, kuasa Allah. Iradah, ada kehendak sendiri, tak dipaksa. Ilmu Allah meluas, sehingga kan gerakan lintasan dalam hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Lintasan dalam hati tu, la lecino ustamani, berdengung. Allah Ta'ala tahu. Hayat, Allah Ta'ala hidup. Tak ada nyawa. Kita ni ada nyawa. Kalau ada nyawa bermakna akan mati. Sama, Allah Ta'ala mendengar. Dia tak payah pakai alat. Tak payah pakai alat. Dia boleh dengar apa yang ada 7 lapis langit dan apa yang ada 7 lapis bumi. Basar, dia melihat seluruh segala-gala dia nampak. Kita, pandangan kita terhad. Mana dia terhad? Katakan kita sekarang nampak ni, tapi balik dinding kita tak nampak. Tapi Allah Ta'ala melihat. Sama, dia mendengar. Basar melihat. Kalam, kata-kata dia. Mana kata Allah? Daripadanya ialah satu daripada ayat Quran. Kaunu qadiran, Allah Ta'ala maha kuasa. Kaunu rindan, Allah Ta'ala mempunyai kehendak. Kaunu aliman, Allah Ta'ala maha tahu segalanya. Kaunu sami'an, Allah Ta'ala maha mendengar. Kamu basiran, Allah Ta'ala maha melihat. Kamu mutakaliman, Allah Ta'ala maha berkata. Ini pegangan ini jangan berubah. Kalau berubah, akidah kita rosak. Oleh itu, kita kena ingat. Tapi rasa saya tak payah nak bagi kita kerja tu. Semua saya sebut, ajar kena ikut je lah. Saya sebut ajar kena ikut. Saya pun kena ada kerja saya juga. Jadi ajar kena ikut ramai-ramai. Mudah-mudahan sudah terlepas fardu ain kita tahu tadi. Ikut saya. Sifat 20 yang wajib bagi Allah. 1. Al-wujud. Wujud. Dalam bahasa Arabnya wujud. Maknanya Allah Ta'ala ada. Keduanya al-qidam. Al-qidam. Mana apa al-qidam? Allah Ta'ala sedia. Tak ada permulaan. Ketiganya al-baqa. Maknanya Allah Ta'ala kekal. Tak ada binasa. Nombor 4-nya muhalafatul hawadis. Muhalafatul hawadis. Muhalafatul hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru. Maknanya bersalahan Allah Ta'ala yang baru. Kita ada tangan, ada kaki, ada mata, ada semua ada. Ada alat-alat semua cukup. Tapi Allah Ta'ala tak payah. Dia tak sama dengan yang baru. Qiyamuhu binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Dia tak ada orang tolong kita ni. Siapa yang tolong kita? Allah. Kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, kita tak boleh berdiri, tak boleh bercakap, tak boleh melihat, tak boleh dengar. Tapi Allah Ta'ala tak. Dia boleh. Wadaniyah. Allah Ta'ala dia tak 2, tak 3. Pahaman yang 2, 3 apa? Yahudi dengan Nasrani. Kemudian kudrah. Kuasa. Kuasa Allah tak terhad. Kuasa kita terhad. Mana kuasa kita terhad? Kadang-kadang berat sikit dia tak boleh angkat. Tapi Allah Ta'ala tak. Kuasa dia tidak ada terhad. Iradah. Allah Ta'ala mempunyai kehendak. Tak ada orang paksa dia. Dia nak jadikan, dia jadikan. Contoh, kalau dia nak jadikan Nabi Adam, ada alat-alat tak payah. Kun fayakun, maka Nabi Adam jadi. Gitu juga nak jadikan Hawa. Kun fayakun, maka jadi Hawa. Gitulah seterusnya. Maknanya Allah Ta'ala mempunyai kehendak. Ilmu. Al-ilmu sebut. Al-ilmu. Mengetahui tiada terlindung. Maknanya yang terdinding Allah Ta'ala tahu, yang jauh pun Allah Ta'ala tahu, yang dekat pun Allah Ta'ala tahu, sehingga kan kata-kata di hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Maknanya ilmu. Al-hayat. Maknanya hidup. Hidup Allah Ta'ala selama-lama. Hidup kita terhad. Paling lama kadang 40 tahun, kadang 60 tahun. Kalau pada Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Ada pada Nabi-Nabi yang lain ada 1300 tahun. Pada Nabi Isa tu 33 tahun ke 40 tahun? 33 tahun. Ya. Nabi Muhammad 62. Belum cukup 63 dah wafat. Ya. Tapi Allah Ta'ala tak hidup selama lama. Sama. As-sama. Maknanya Allah Ta'ala
mendengar. Pendengaran Allah Ta'ala ni tak ada alat. Kita ni ada alat. Alat dia apa? Telinga. Kadang sekarang ni gunakan apa alat-alat? Atau gunakan slide dan sebagainya. Tapi kalau benda tu Allah Ta'ala sekat, kita tak boleh dengar. Walaupun dia straight dan sebagainya. Apa yang disekat oleh Allah? Angin tu diberhentikan. Udara tak sampai kepada kita. Jadi Allah Ta'ala tak ada gunakan alat tu. Kemudian sama basar. Sama apa? Basar. Al-Basru. Maknanya Allah Ta'ala melihat segala kejadian, semua Allah Ta'ala tahu kat mana. Ulat dalam batu pun Allah Ta'ala tahu. Apa dalam 7 petang langit, 7 petang ni semua dia tahu. Kalam. Maknanya berkata-kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata-kata, apa dia kata dia selepas-nya ialah Al-Quran. Kemudian ditambah lagi. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah Ta'ala yang maha berkehendak. Kaunuhu aliman. Keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Kaunuhu hayyan. Keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Kaunuhu sami'an. Keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Kaunuhu basiran. Keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Kaunuhu mutakaliman. Keadaan Allah Ta'ala yang berkata. Ini mesti dipegang. Jangan berubah. Walau apa daya, walau ada nasir-nasir luar, tetap. Sebab Allah 20. Jangan tinggalkan 19, tak boleh. Mesti tahu. Mana dia? Saya sebut, ajar dengar elok. Bermakna ajar tak tahu. Semua ajar tak hafaz itu je lah. Allah wujud qidam baqa muhalafatu lil hawadis qiyamu binafsi wadaniyah kudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun sami'un basirun mutakallimun. Dia dah tahu dah. Tak hafaz pun tak apa. Dia tahu. Tapi pegangan ini mesti apa? Mesti apa saya sebut tadi? Istiqamah. Apa pegangan kita mesti istiqamah. Jangan berubah. Jangan berganyak. Apa jadi pun jadilah. Sehingga kan saya baca dalam kitab ni, walaupun tergadai nyawa, tidak akan itu ubah. Mempertahankan. Hidup ni mesti ada istiqamah. Barulah hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Apa makna istiqamah? Tetap. Apa makna istiqamah? Tekun. Apa makna istiqamah? Terus menerus. Ajar sembahyang istiqamah ke kadang-kadang? Istiqamah. Ajar kalau puasa istiqamah ke cerang belum? Istiqamah. Segala-galanya mesti istiqamah. Habis. Saya buat teringat balik. Saya dapat amanah daripada kawan saya lah. Siapa nak buat umrah, dia pergi 1 bulan 12. Kursus dia pada 12 dan 19 bulan 11. Kursusnya 12 dan 19 bulan 11. Kalau ajar nak pergi, ajar ambil nombor ni, ajar kontak pada dia. Saya tak tahu, saya menerima amanah aja. Saya tak boleh tahu apa-apa, nanti dia uruskan. Kalau ajar tak, nanti dia yang uruskan tentang pasport antarabangsa, semua dia lah uruskan. Nombor telefon dia 017 74 27 020 017 74 27 020. Ulang sekali lagi. 017 742 7020. Okey. Ini nombor telefon dia. Nombor telefon rumah. 06 952 9195. 06 952 9195. 06 952 9195. Kursusnya 2 hari di Paik Bunga. Siapa yang beri kursus? Yang bercakap. Faham? Siapa yang beri kursus? Yang bercakap. Kalau saya beri kursus yang mula daripada
mandi hadas besar, hadas kecil, sembahyang, jamak, kasar, semua saya sampaikan lah. Maknanya 2 hari. Ya. 12 dengan 19. 12 saya bulan November, 19 saya bulan November. 2 minggu lah. 2 kali. Sebab dia dah cakap dengan saya ni, saya amanah lah, kena amanah. Saya tak cakap tak boleh, pasal saya baru teringat. Saya kena cakap lah, saya tak nak nanti tak amanah. Tentang harga terpulang, dia ada yang harga untuk duduk berdua, untuk duduk bertiga, untuk duduk berempat, untuk duduk seorang pun ada lah. Ada rupa, ada harga. Kalau lokek sangat, duduk berenam pun boleh, murah sikit. Apa tu? Khusus di Parit Bunga. Parit Bunga, dia situ ada surau. Dulu ada tempat lesen sementara. Kalau daripada sini lebih kurang dia bangunan dia surau tu saya dah lupa lah warna dia apa. Tapi sebelah kiri lah. Sebelah kiri. Dulu situ ada syarikat untuk keluarkan lesen. Kawasan tu. Sekarang dah pindah ke Melaka lesen tu. Lesen perniagaan. Nanti hubungi dia lah. Siapa nak hubungi dia. Nanti dia cakap arah-arah tu lah. Tapi kali ni dia suruh saya buat kursus 2 kali aja. Dulu saya buat sampai 3 kali. 3 kali tu. Ya. Pada pagi pukul 8 sampai pukul 2. Jadi kena datang awal lah. Kalau dah tahu pun ajak kena datang kursus. Sebab apa? Pendedahan tu. Pendedahan ni. Terpulang saya harga dah dan sebagainya tanya dia lah. Haji Jamak. Dia dulu kerja tabung haji. Jadi Haji Jamak dia kerja tabung haji. Haji Jamak. Hubungi dia. Siapa ada niat hubungi dia lah. Tentang harga, tentang apa hubungi dia. Saya hanya menyampaikan ceramah daripada mandi hadas besar, hadas kecil, sembahyang jamak, sembahyang kasar dan bab-bab haji, umrah dan sebagainya lah. Tapi kali ni ada lawatan pergi Taif. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Sekarang ada lawatan pergi Taif. Dia memang mahir lah. Sebab apa? Dia cerita ikhlas. Dia dapat menunaikan fardu haji 13 kali. Dia dapat menunaikan fardu haji 13 kali. Tu. Jadi dia memang mahir. Semua mahir. Tapi di segi hukum-hukum, diserah pada saya lah. Terpulang. Kalau ada satu surah dia kata, Ustaz, saya tak ikut dia tapi saya ni ikut Ustaz, mengikuti Ustaz. Kursus boleh tak? Boleh. Ilmu Allah apa boleh lokek dah. Boleh tak? Tapi kau mesti tahu kenapa kau orang lain kau ikut orang lain. Saya tak marah pun. Nak ikut kursus boleh tak kisah. Itu aja dulu sampai sini. Sebab apa? Nanti dia menguruskan tu. Pasport antarabangsa semua dia pergi buat ketika tanda. Tapi duit ni lah. Lagi satu injek. Tadi tak injek. Ada injek tak? Biasanya 3 kali. Jangan pakai injek ni apa? Apa nama? Ya. Elok tu. Ataupun dia ada 2-3 jenis kan. Ada satu budak tu telefon dia 2 kali injek tapi tak pakai jenis yang Amerika punya, dia pakai buatan Cina punya. Itu urusan dia lah. Semua saya menyampaikan mana, siapa nak dia suruh bagi tahu. Itu aja. Jelas saja ya. Okay. Kita hidup mesti ada apa? Istiqamah. Mesti ada istiqamah. Sembahyang pun ada istiqamah je. Baca Quran pun ada istiqamah. Semua segala ibadah pada Allah mesti istiqamah. Berterusan, jangan alat-alat. Kalau kita buat satu benda, angat-angat teh ayam tak guna. Mesti ada istiqamah. Baca Quran tu perlu istiqamah. Hari-hari kena baca Quran tu. Walaupun sedikit kena baca. Ambil ruang masa 5-6 minit baca Quran. Kalau tak boleh pagi, petang. Tak boleh petang, tengah hari. Tak boleh tengah hari, bacalah bila masa. Kita hendakkan istiqamah. Kemudian istiqamah ni sanggup mempertahankan pendirian kita. Orang nak ancam macam ini pun kita kena
tahankan. Lebih-lebih lagi sifat Allah yang 20. Kita jangan terpengaruh. Sebab apa? Banyak fahaman-fahaman yang terbaru. Di Johor ni ada 4 fahaman baru yang terbaru sekali. Ni siapa yang buat fahaman ni daripada Singapura. Habis Jabatan Agama Johor dah tahu nak tangkap dia balik ke Singapura. Dia menyampaikan agama baru. Baca Fatihah cara dia lain. Tak macam itu. Auzubillah min zalik. Zaman sekarang ni zaman penceroba dalam segi akidah. Tapi apa yang saya nak maklumkan tadi, sebab tu saya JAKIM dan Jabatan Agama Johor sebelum mulakan tazkirah kena baca suratul Kahfi yang mengelakkan daripada godaan Dajjal. Zaman kita ni dah akhir zaman je. Tunggu masa je. Dah akhir zaman. Sebab apa? Kita dengan Nabi dah jauh. 1444 dah. Kalau tengok Nabi-Nabi dulu, dah pertukaran dah. Jadi kita kena ingatlah. Bacalah suratul Kahfi 10 terawal dan 10 terakhir. Sekarang saya baca 10 terawal je. Lepas tu kita besok 10 terakhir. Tapi dalam ini dia kata kalau eloknya dibaca semua. Kalau eloknya dibaca semua. Kalau nak senang boleh juga. Kalau nak senang tak payah baca. Okey. Ya, kita kena ingat. Siapa yang mengatakan istiqamah tu penting di dalam akidah, dalam fiqh, dalam segala ibadah? Riwayat daripada Muslim, maknanya hadis ini sahih. Hadis yang diberitakan kita mesti ada istiqamah. Kerana kita tahu bahawa kalau kita tak istiqamah dalam kesalahan ibadah, contohnya kita sembahyang tak istiqamah. Contoh paling senang macam inilah. Lepas sembahyang Allahu Akbar, aja diam aja. Lepas tu baca iftitah. Dah baca iftitah aja diam aja. Lepas tu baca Fatihah. Sah ke tak sah? Tak sah sembahyang. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak mau. Kita kena istiqamah. Berterusan. Jangan putus-putus. Itu cara dia lah. Kerana apa? Istiqamah tadi satu daripadanya bagian akidah. Yang saya sebut tadi itu akidah. Beriman. Kita sembahyang kerana Allah. Kita puasa kerana Allah. Kita zakat kerana Allah. Kita haji kerana Allah. Kita umrah kerana Allah. Semua ibadah kerana Allah. Jangan terjawab sesuatu yang lain. Contohnya kita mandi. Mandi pagi ajar nak datang sini tadi ada tak mandi? Bukan mandi wajib. Mandi tak mandi? Ada. Mandi apa tu? Mandi sunat ke mandi wajib? Mandi sunat. Masa nak itu macam mana? Air kena satu juzuk aja niatlah. Saja aku saja mandi sunat. Begitu juga apa-apa kerja kita nak siwak, nak siwak. Begitu juga saja aku bersiwak. Tak ada kayu siwak pun tak apa, pakai berus gigi. Boleh tak kisah. Semua ada orang tanya saya, semalam saya pergi jabat agama Ustaz Ahmad. Dia kata, apa amalan kau ni? Aku tengok kau muka sama je, takkan muka aku sekejap bujur juga bulat. Apa amalan kau ni? Dia tak ada apa. Habis ngendak ke tak? Tak lah. Baguslah kau punya amalan ni. Amalan saya satu daripadanya rajin bersiwak. Rajin bersiwak. Tiap-tiap nak wuduk siwak. Kerana apa? Melambatkan muka kita cepat tua. Keduanya rajin baca Quran. Rajin baca Quran. Kita baca Quran ni. InsyaAllah muka kita lambat tua. Pandangan pada orang padahal sama aja umur, tetap juga takkan dengan sebab tu umur kita tak meningkat. Semua pandangan orang. Rajin baca Quran. Keduanya rajin bersiwak. Apa aja dia nak sembahyang sebab Nabi tak pernah tinggal siwak tu. Dan Quran Nabi hari-hari baca. Itu nak cara nak melambatkan supaya orang tengok muka kita tak cepat tua. Tapi tua juga, bukan tak tua juga. Tua kan? Awet muda, tak juga. Tua juga. Semua pandangan orang. Dia tanya amalan, saya cakap terang-terang lah. Apa nak lokek-lokek, ilmu Allah. Cakap lah. Tapi Al-Quran mesti ada dibaca. Sikit banyak mesti baca. Dapat 8 ayat, 10 ayat, tak apa. InsyaAllah. Yes. Apa yang saya rangkum dia? Istiharah. Yang keduanya istiharah. Tadi istiqamah.
Yang keduanya istihara. Istihara ni apa benda? Contohnya, contoh paling senang. Saya ni nak pergi Kuala Lumpur pagi ke petang. Pagi petang, tengah hari malam. Pagi petang, tengah hari malam. Istihara lah. Istihara. Minta pada Allah petunjuk. Kata Allah Ta'ala, pergi pagilah. Pergi pagi, kereta tak banyak. Cuaca tak panas. Jalan mungkin tak jam. Jadi kita istihara. Apa-apa aja anda istihara. Aja ingin nak beli gelang. Gelang apa tu? Gelang kerang. Kerang bersusun. Nak beli gelang kerang ke nak beli biskut tawar? Biskut tawar. Ataupun nak beli gelang lipan. Kata yang tengok orang pakai lipan nak tak lipan, nak kata kerang, biskut tawar tu. Istihara. Ni siara, ya Allah, aku tunjukkan apa aku nak beli. Begitu tunjuklah. Biskut tawar lah. Begitu juga anak kita, 3-4 orang yang minang. Anak kita ni laku. 3-4 orang datang hendakkan anak kita. Nak pilih yang mana? Dia ni pilih ni ada kereta besar. Dia pilih ni ada rumah besar. Dia pilih ni ada kebun banyak, duit banyak. Habis ni mana? Istihara lah. Segala-gala istihara. Ajar kita juga. Nak pakai tudung apa istihara lah. Nak pakai serba hitam, istihara. Jadi semuanya istihara. Istihara ni minta petunjuk pada Allah. Istihara ni dia dapat bukan dalam mimpi. Dia dapat dalam sujud. Dalam sujud dia dapat. Contoh. Nak pergi kelas ke tak nak? Ini jumpa Ustaz Mak Pak ni. Nak pergi tak nak? Pergi. Apa-apa pun kita istihara. Minta petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjukkan. Anak nak masuk maktab ataupun nak keluar negeri ataupun nak belajar ataupun apalah. Ataupun kita nak beli rumah. Beli rumah kat sini harga macam ini. Buat sini harga macam ini. Sini macam ini. Habis semua dapat maklumat daripada kawan-kawan. Habis istihara lah. Semua kita istihara. Pasal apa? Itu ketentuan daripada Allah. Kalau istihara, ketentuan daripada Allah. Tapi kalau tidak, itu hanya godaan hawa nafsu. Begitu juga, saya ni nak pergi ni. Awak nak ikut tak? Kalau awak tak ikut, tinggal kat rumah. Kita istihara. Oh, kena ikut. Tak ikut kan besok dia balik buat yang lain. Semua kena istihara. Kenapa? Nabi SAW tidak akan rugi seseorang. Nabi dah sebut ni kata ni. Tidak akan rugi seseorang yang sentiasa beristiharah. Nabi sebut ni. Apa-apa benda pun. Besok nak masak nasi apa? Nasi goreng. Goreng apa? Goreng udang. Besok nak masak nasi ikan keli bakar. Besok nak masak apa? Tujuh rasa. Istiharah. Sekejap. Oh, masuk tujuh rasa. Pasal apa? Belanja tak banyak sangat. Jadi istirahat. Kata Nabi dah sebut dah ni. Tidak akan rugi seseorang yang sentiasa beristiharah dan tidak akan kecewa seseorang yang sentiasa bermusyawarah. Jadi kalau kita ada suami kena pakat. Bang, saya ingin nak makan ikan tujuh rasa. Abangnya, saya ikan satu rasa pun cukup. Isyaratlah ikan tujuh rasa. Jadi kena pakat. Sebab Nabi dah cakap ni, tidak akan kecewa kalau kita rajin bermusyawarah. Dengan siapa nak bersyarat? Suami isteri itulah bersyarat. Kita nak makan apa ni? Pagi nak sarapan apa? Jemput bersusun. Kau jemput bersusun. Kita jemput. Lepas tu kan kita susun dalam pinggan. Secara lah. Nampaknya kita ingin nak buat rojak petis, pakat. Abang nak makan rojak, tak boleh. Pasal apa? Aku makan timun melenting. Kena buat macam itu. Semua Nabi dah sebut tu, tidak rugi kalau orang sentiasa beristiharah. Kita gunakanlah apa yang saranan Nabi ni, sentiasa hidup kita beristiharah. Apa perkara pun istiharah. Nombor lagi kata kita nak beli kebun, istiharah juga. Nak beli rumah, istiharah. Nak beli menantu, istiharah. Nak beli baju, istiharah. Nak beli motorkar, istiharah. Nak pergi jalan jauh, istiharah. Semua minta pada Allah. Yang macam ni, istiharah. Takbir. Kita dah ada wuduk, dah apa, ngadap kiblat. Allahu Akbar. Dalam hati, aku sembahyang sunat istiharah. Baca doa iftitah. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun.
Lepas tu, rekaan yang kedua, baca Fatihah, baca Qul Allah, Qul Ahad. Sujud yang akhir, sujud yang kedua, dia minta Allah. Ya Allah Tuhanku, berilah petunjuk padaku. Aku nak pilih A ke nak pilih B? Pilih A. Itu istiharah lah tu. Kalau, kenapa kita pilih A? Dia ni tak elok ni. Kata ni, bapak dia tak ada duit. Tapi pilih, orangnya bercermat, beriman dan sebagainya. Itu kerja Allah. Jadi kita istiharah. Gitu juga. Ni nak besok nak gunting rambut, nak pergi mana ni? Istiharah jugalah. Kedai ramai, orang Islam ramai yang potong rambut. Pergi mana? Istiharah. Nak potong ke tak potong? Tempat siapa nak kita nak pergi? Semuanya kena istiharah. Buat macam itu. Ini disarankan oleh Rasulullah ni. Kemudian kata Rasulullah, berfikir untuk hari ini. Kata Rasulullah, berfikir untuk hari ini. Hari ini aku nak buat jannah. Kemudian kata Rasulullah lagi, berbicara untuk hari esok. Kita apa besok nak buat, gitu, kita ada perancangan. Ini siapa ni? Saranan Rasulullah. Seorang Muslim terikat dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah dalam menjalani hidup kita ini. Meletakkan raja ilahi sebelum berucap maupun bertindak. Hal ini kita, kalau kita nak bercakap, kita tulis dulu, karang dulu. Ni nyentuh pribadi orang tak? Disebut ajar ni Rasulullah. Kita nak bercakap, kita fikir dulu apa nak yang sesuai. Jangan menyentuh pribadi orang. Nabi tak nak macam tu. Maupun dan kata dia, dan selalu berdoa kehadrat Allah. Ya Allah Tuhanku, permudahkan urusanku, aku nak menyampaikan ceramah. Gitu. Ya Allah Tuhanku, permudahkan aku nak belajar buat kuih. Ya Allah Tuhanku, mudahkan urusanku, aku nak pergi kelas. Semuanya mohon kepada Allah, kehadrat ilahi. Supaya apa? Supaya kita tadi tidak dicap oleh Allah orang yang sombong. Sebenarnya orang yang tak sombong, orang yang tak berdoa ni, Allah Ta'ala cap dia sombong. Kita hari-hari kena doa. Perkenankan tak perkenankan, itu pulang pada Allah. Tapi kita kena minta, ya Allah, aku ni nak pergi kedai, selamatkanlah perjalanan. Aku nak pergi kedai je pun, minta pada Allah. Boleh tak berlaku antara rumah kita dengan kedai? Boleh berlaku musibah. Boleh berlaku bila-bila. Contoh kita, ya Allah, aku nak beli air tahu. Air tahu apa? Orang sebut air tahu apa tu? Yang putih tu, air tahu. Ada lagi satu orang sebut apa? Tupak. Tupak ni. Bunyilah. Bunyi apa bunyilah. Kita tadi, ni nak pergi beli. Wah, confident dah. Sekali entah macam mana, terentak motor atau naik basikal. Lepas, apa jadi? Pecah. Berkecai. Tapi kalau nak ikut cara saya, senang aja. Saya punya cara, saya nak keluar dari rumah, saya ada wuduk. Walaupun saya nak pergi kedai yang dekat, saya ada wuduk. Sebab apa? Perjalanan kita tu sentiasa diiringi oleh malaikat. Kalau kita tak nak lah. Gitu. Kalau dia rajin, istiarah dulu. Ni istiarah. Nak beli ikan siakap ke, ikan keli ke apa. Sekali tengah sujud, nampak keli berjalan. Oh, dia beli. Sebab ni Allah Ta'ala bagi serta-merta. Istiharah ni Allah Ta'ala bagi serta-merta. Siapa yang nyakitkan hati aku? Oh, nyakit hati ini. Dia tengok aku tengok muka dia manis, khabar ni. Rupanya lain mulut, lain di hati. Istiharah. Tak payah tanya-tanya. Siapa yang buat fitnah ni? Dia tu tak payah. Kadang kita nambahkan dosa. Prasangka pada orang, berkurnya berdosa istiarah. Muka dia yang datang. Oh, nampak macam manis. Baguslah kau. Istiarah. InsyaAllah dalam bagi. Itu kalau nak ikut saya. Kalau tak ikut, pulanglah. Nak jumpa Tok Bomo tak payah. Tok Bomo macam suami saya dah 3 hari tak balik. Tak payah. Kita pergi tu pun syirik. Kita percaya pun syirik. Kita, mana suami aku ni tak balik-balik? Oh, dia sini. Tunjukkan ya Allah. Dia jalan orang besar punggung punya. Orang yang besar punggung. Tahu besar punggung? Jumpa perempuan lain. Jadi salah. Tak datangkan apa-apa. Ini saranan Rasulullah. Jadi kita kena ingat bahawa hidup kita ni. Kemudian istighfar. 3, hidup kita nak selamat dunia akhirat mesti istiqamah. Mesti istiharah. Lagi istighfar. Istighfar. Apa ini? Satu amalan.
Satu amalan yang muhasabah diri dan seterusnya. Mohon keampunan kepada Allah. Macam mana? Itu amalan yang paling elok, istighfar. Contoh paling senang. Kita tadi nak buat apa? Ikan 7 rasa ke 3 rasa? Ataupun ikan nak masak apa? Steam. Macam mana cara dia? Kita nak sekali kita potong rempah-rempah tadi rupanya untuk ikan 3 rasa. Astagfirullahalazim. Gitu. Kita istighfar. Yang kita marah ini tak boleh. Kita astagfirullah. Silapan tu kita minta ampun pada Allah. Banyakkan istighfar. Semua saya baca dalam satu kitab. Dia kata, saya ni nak macam ini. Macam apa yang saya nak buat? Orang yang dijumpa ni memang hari ni pukul 4 ni di sini. Pukul 5 dah dekat Mekah. Yang ditanya ni orang ni. Nama dia saya nak sebut. Jadi aku nak sembahyang dekat dekat sekarang pukul berapa ni? Pukul 4 dekat mall. Tapi dia kata aku nak sembahyang dekat Mekah. Tengok dia dekat Mekah. Ni orang ni, yang malam ni. Habis jumpa dia, apa yang aku nak buat macam ni? Istighfar. Habis orang datang lagi, apa yang aku nak buat macam ni? Istighfar. Dia orang lain datang, aku nak buat ni istighfar. Habis yang datang ni tak puas hati. Dia cakap, engkau tunjuk dia istighfar. Engkau tunjuk pada dia istighfar. Dia cakap, kenapa orang ni macam ni? Kenapa dia ni macam ini? Dia cakap pada ni istighfar. Cakap orang ni pun istighfar. Tapi dia ni dah tak puas hati. Tak puas hati. Kenapa tu? Kenapa dia ni macam tu? Kerana tak ada keyakinan. Kita dengar istighfar. Orang ni yang saya baca ni, dia mudah di mana-mana dia nak pergi. Katakan dia nak pergi mana? Dia sampai dia. Itu kelebihan dia. Sebab tu kita banyakkan istighfar. Tapi berusaha juga. Nak ke mana? Nak pergi kedai. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Sampai? Tak sampai. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kata Ustaz Ahmad istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfar tadi membantu, dipermudahkan urusan kita. Jadi banyakkan istighfar. Seterusnya mohon keampunan. Gitu juga dengan Allah. Kita minta ampunan. Kemudian kerana apa? Kita ini daib. Hidup kita ini, diri kita ini daib. Jangan kita terasa kita ini mulia. Kita ini daib. Segala-galanya bergantung kepada Allah. Kita ini daib. Kemudian apa lagi kata dia? Kita ini adalah lemah. Kita ini lemah. Kuasa lemah, kita perlu bantuan. Kita perlu bantuan. Hakikatnya, begitu juga. Kita sakit. Kenapa sakit aku ni panik sini? Istighfar juga. Dah pergi doktor, tak baik. Istighfar juga. Banyakkan istighfar. Sebab istighfar tu paling, kerana orang istighfar ni, orang yang paling hampir dengan Allah. Apa lagi? Contoh, anak kita tak balik. Dah tak ada apa-apa. Dia tak ada cerita. Istighfar pada Allah. Minta pada Allah. Ya Tuhanku, tunjukkanlah. Banyakkan istighfar. InsyaAllah hidup kita selamat di dunia dan akhirat. Istighfar. Astagfirullahalazim. Satu daripadanya taubat. Istighfar ni adalah pegangan orang yang kuat beriman. Yakni taubat. Berlaku apa-apa, istighfar. Contoh paling senang. Kita jalan-jalan tergelincir ataupun licin. Kita selalu macam mana? Kat situ tu ada sabun ke ada minyak. Kita pun jalan nak jatuh tergelincir. Apa selalu kita cakap? Agak-agak lah. Ajar jalan pakai selipar. Tiba-tiba tergelincir. Nak jatuh. Apa ajar sebut? Qala inna lillahi astagfirullah tu bagus. Kita kena istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita marah. Siapa lah buat lecak ni? Kita marah. Kita marah tak tentu marah. Bukan yang banyak perkataan yang keluar. Kita istighfar. Sebab apa kata dia sini? Istighfar itu adalah salah satu taubat kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Istiarah tadi apa tujuannya? Minta petunjuk. Istiqamah apa makna dia? Kekal. Jadi apa benda kita terus pada Allah. Jangan melalui orang tengah dan sebagainya. Sebab tu kita nak hidup selamat dunia akhirat ada 3. 1, istiqamah. 2, istiarah. 3, istighfar. Segala-galanya insya-Allah akan berjaya. Sebab apa? Ini pegangan seorang Muslim, seorang mukmin.
Jangan kita mudah putus asa dan kita mudah beralih arah. Sebab apa? Allah Maha mendengar. Kita minta pada Allah, dia nak bangun malam, ya Allah Tuhanku, berilah aku kesenangan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian apa yang kita nak buat? Baca Quran. Apa yang kita nak buat? Sembahyang, istiarah dan sebagainya. Minta pada Allah macam itu. Tak payah minta pada manusia. Manusia tak dapat memenuhi segala cita-cita kita. Yang dapat memenuhi segala cita-cita kita ialah Allah. Gitu-gitu juga kenapa suami saya ni sekadang sembahyang, kadang tidak. Minta pada Allah. Ya Tuhanku, bukakan hatinya untuk rajin beribadah. Katakan dia kuat-kuat isap rokok sekarang ni, kempen jangan merokok kan. Macam mana dia ni jangan berhenti. Kita minta Allah, ya Tuhanku, semoga suamiku ni berhenti daripada merokok. Isap rokok ni hukumnya haram je. Hukumnya haram sebab haram membazir. Keduanya membuang masa. Ketiganya mudarat. Isap rokok ni haram. Saya orang tanya saya jawab ni tetap. Satu membazir, keduanya membuang masa. Memang membuang masa. Tak ada faedah pun. Dan jadi satu penyakit. Jadi isap rokok haram. Jangan macam mana nak buat? Minta pada Allah lah. Ya Tuhanku, semoga suamiku ni berhenti dari isap rokok. Minta pada Allah. Istighfar dulu dalam 7 kali gabah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfar dulu. Mesti nak istighfar dulu. Baru mohon pada Allah. InsyaAllah. Satu masa apa dia? Isap rokok dia tersedak, muntah, pengsan. Dia besok taubat lah. Dia tak nak isap rokok lagi. Nak isap rokok lagi bang. Tolong. Nak isap rokok enak. Jadi apa-apa hal kita banyakkan istighfar. Berlaku apa-apa gitu juga. Janji dengan kawan. Kau nak pergi jemputan, pergi. Pukul apa nak pergi? Pukul 2. Kita tadi terlambat. Pukul 2:05. Dia dah tinggal lah. Apa nak cakap? Kita nak jumpa dia ke? Tak. Astagfirullahaladzim. Aku tadi terlambat. Lepas tu kalau ada telefon hubungi dia. Awak dah sampai? Dah. Pasal aku tunggu kau lambat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Banyakkan istighfar. Hidup banyakkan istighfar. Ini saranan apa yang saya baca dalam kitab ialah sentiasa ada istiqamah, ada istiharah dan ada istighfar. Minta sesuatu, nak pilih istiharah. Nak buat ibadah, istiqamah. Berlaku kesilapan, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau ajak sesuatu, ada bilangan dia. Katakan kita hendakkan sesuatu. Itu adalah bilangan berapa ratus dan sebagainya lah. Istighfar tu. Syaratnya semayang. Jangan tak semayang. Istighfar tu lepas sembayang. Kena baca. Dulu saya dah sarankan. Lepas sembayang kena baca apa? Lepas sembayang kena baca apa? Kita lepas sembayang kena baca apa? Lepas sembayang kena baca apa? Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Alhamdulillah, tiap-tiap lepas sembahyang apa tu? Sembahyang fardu. Berapa kali? Berapa kali? 33. Pemalas. Minima dia 33, biarlah banyak. Tanya besok minggu depan, tanya kita lepas sembahyang baca apa? Astagfirullah nanti. Saya tak marah je. Itu memang dah anak cucu Adam sentiasa ada lupa. Sebab tu kita kena belajar. Belajar tu ada yang ingatkan. Tujuannya kita belajar tu ada yang ingatkan. Jadi lepas sembahyang, astagfirullahaladzim. Tak, bukan. Subhanallah. Alhamdulillah. Nak duduk tadi, alhamdulillah. Nak mula duduk, bismillah. Dah duduk, alhamdulillah. Lepas sembahyang fardu, alhamdulillah. Lepas sembahyang fardu, istighfar. Sebenarnya saya dah maklumkan dulu kalau boleh lepas sembahyang fardu tu ayat kursi sekali. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Kenapa ayat kursi? Kalau kita baca waktu subuh, Allah Ta'ala akan jaga sampai waktu zuhur. Kita baca waktu zuhur, Allah Ta'ala jaga sampai waktu asar. Kita baca waktu asar, Allah Ta'ala jaga sampai waktu maghrib. Kalau kita baca waktu maghrib, Allah Ta'ala jaga sampai waktu isyak. Kita baca waktu isyak, Allah Ta'ala jaga sampai subuh. Pusingan dia itulah. Jadi bacalah ayat kursi. Ya?
Ayat kursi pun setengah ulama kata 7 kali berhenti. Saya baca satu kitab lagi kata 9 kali berhenti. Kalau tak gitu jin-jin syaitan puaka-puaka ni boleh ikut kita. Jadi kita baca 7 kali pun boleh, 9 kali berhenti pun boleh. Mana yang 7? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia tak ada bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu wa la hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu 9. Itu 9 ya. 9 boleh, 7 pun boleh. InsyaAllah kita selamat. Sebab apa? Kalau kita baca terus macam mahir, Allah la ilaha illallah, itu tak mau. Orang yang kena sihir tu, dia puaka dia boleh ikut kita baca. Tapi kalau baca dengan itu, aku tak mampu nak ikut. Dia melenting setan. Jadi 7 kali berhenti. Kalau boleh ajar amalkan dah ni. Sebab ini ilmu Allah, saya menyampaikan aja. Mudah-mudahan jadi satu amalan. Bukan diri ajar, suami ajar ke anak kerja, suruh baca macam itu. Ayat kursi jangan lupa baca. Bukan tinggal, jangan lupa baca. Ayat kursi tinggal ke lupa baca? Tinggal ke lupa baca? Awak lupa baca kan? Baca. Jadi tanya, lepas sembahyang baca apa? Astagfirullah. Kejapan. Semua pula tu. Astagfirullah. Bandal. Tanda kesyukuran mesti alhamdulillah. Empat ni tak apalah. Saya pun tak kecewa. Tapi saya susah jugalah. Tak ingat. Pasal apa jadi macam tu je? Kenapa jadi macam tu je? Sebab awak tak makan. Tak amal. Kalau amal awak tak macam itu. Oh. Saya tak. Saya tak ada soalan apa-apa pun. Lepas sembahyang baca apa? Astagfirullah. Ramai pula yang jawab tu. Tak ada kata alhamdulillah. Tak ada. Semua ikut. Apa makna? Sebabnya kita tak ada pendirian yang tegas. Ajar nak marah-marahlah. Saya tak kisah. Ya? Belajar dari kesilapan. Tapi selalu silap. Alhamdulillah ya, amalkan alhamdulillah. Sebab tu Rasulullah sendiri asalnya dulu alhamdulillah. Jadi dia Nabi Muhammad pun ambil sepenuh alhamdulillah. Jadi kita buatlah apa-apa hal kita alhamdulillah. Contoh paling senang, kita sampai alhamdulillah dah sampai rumah Haji Samsiah. Allah air dah habis Ustaz. Alhamdulillah. Agak-agak orang yang kita datang dia macam mana? Dia menyesal tak habis tu Ustaz. Misal dia. Begitu bagusnya alhamdulillah dah habis. Kalau tak macam mana? Adalah. Mudah-mudahan Jah terlentur dengan sifat kesabaran tadi. Banyakkan alhamdulillah. Bang, jangan lupa ya. Nanti beri apa air yang hijau ada campur-campur tu panggil apa? Apa? Katira. Oh, dia katira. Ayalah. Dia, pasal apa? Isteri dia ni puasa Isnin dan Khamis. Suaminya puasa juga. Masa dia tak makan, dia puasa. Masa dia minum, tak puasa lah. Sampai je rumah. Bang, mana air yang saya pesan tu? Lupa. Alhamdulillah. Agak-agak macam mana suami awak kalau kena macam tu? Dia pergi balik je. Dia pergi semula. Dia pergi. Apa pasal ni? Aku lupa dia pesan. Dia alhamdulillah. Aku rasa luluh hati aku lah. Dia tak marah pun. Alhamdulillah. Macam. Itu sebab tu kita kena. Gitu juga suami isteri. Bang, nanti jangan lupa belikan parang bang. Kita nak buat laksa Johor. Habis lupa ikan parang tak ada. Ataupun mahal sangat. Sekilo sampai RM80. Dia beli ikan kombong.
Ikan kembung nambah ringgit beli ikan kembung. Agak-agak sampai, maaf ya. Alhamdulillah. Kita jawab dah. Ini ambil dah ikan ni. Bismillah. Buka. Ikan kembung. Alhamdulillah. Kau tak marah? Tak. Rasa hati suami awak tu. Ish. Dia teringat. Aku tak boleh lah. Tak boleh macam ni. Tapi kalau kita marah. Okay. Itu sebab tu kita kena sebut Alhamdulillah. Ada masa lagi sikit. Saya belum tubah tajuk. Ajar nak tanya dalam berani istiqamah, istiharah dan istighfar. Ajar boleh tanya. Lepas tu saya nak pindah satu bab lagi. Istiqamah, istiharah, istighfar. Ajar tanya mana salah satu. Saya bagi tempoh 1 minit ni. 1 minit. Mana pukul. Dan ada satu orang saya nak tanya tu tak reti lah soal nak nyoal ustaz kata ni. Ada orang tu juga. Nak tanya. Boleh. Saya bagi tempoh 1 minit. Ada lagi 20 saat. Tinggal 15. Tinggal 10. Tinggal 5. Habis masa. Dah habis masa. Habis. Hitung tahu habis saja dia lain tahu. Istiqamah ni pada perkara yang baik tu aja. Jangan perkara yang tak elok. Istiqamah yang macam ni ustaz kandaki. Kandak Islam kepada yang baik. Istiqamah baca Quran. Jangan istiqamah ngumpat orang. Istiqamah ngata orang. Tak ada yang tanya pun. Jadi aku pelik juga tak tanya. Istiqamah ni pada yang baik di sisi Allah, diridai oleh Allah. Itu istiqamah. Ataupun jadi kita ingat benda yang elok istiqamah, yang tak elok berhenti. Taubat pada Allah. Astagfirullahalazim. Satu daripadanya mengumpat, keduanya fitnah, ketiganya apa? Ngadu domba, empatnya riak, takabur. Itu semua jangan istiqamah, berbahaya. Kita ngata orang, kerja lain tak ada, kerja ngata orang, confirm kita orang. Apa yang saya maklumkan dulu. Sebab tu kita masuk basuh sapu telinga tu, ya Allah aku dengar tu yang baik baik. Kita minta pada Allah dengar yang baik. Ajar amalkan aja. Kalau ajar amalkan automatik benda tu dengan sendirinya jauh. Ni ajar tak buat lah, lupa lah. Amalkannya. Sayang. Oh, kena amalkan. Lebih-lebih lagi melintas titian sirat. Masa bila tu? Basuh kaki. Ya Allah, lepas kau ramai yang jatuh dalam api neraka. Minta pada Allah. Amalkan. Mula-mula memang dah macam kekok. Tak. Nanti kalau dia dah biasa, basuh tangan, komok-komok, perbaiki ibadahku. Dalam hati tu. Perbaiki ibadahku. Sudut dalam hidung. Ya Allah, aku dapat cium bau surga. Ya, basuh muka. Masa basuh muka, ambil wuduk. Ya Allah, putihkan mukaku ketika bangkit daripada kubur. Masa sampai kepala. Ya Allah, jangan dibakar ni dengan api neraka. Masa sampai tinggal. Ya Allah, jangan aku dengar yang tak baik. InsyaAllahnya. Ajar buatlah. Dengan otomatik dia datang. Tapi kalau ambil sembahyang kejap aja, macam sibu-sibu, memang tak ingat. Buat. Mula-mula macam rasa berat. Bukan nak panjang-panjang macam yang saya sebut tu. Tak. Ambil yang penting aja. Ambil ayat yang penting aja. Titian sirat tu kan kita panjangan. Ketujuh yang tangan kanan, tangan kiri tu yang sebut yang kiri. Terima amalan tangan kanan. Tinggal amalan tangan kanan tu apa? Tangan kiri pun tak tahu. Macam mana? Dia nak bagi orang sedekah, makan. Dia ulur je. Kita pun tak tahu. Alhamdulillah. Saya dapat rezeki tu. Satu masa saya tengah makan. Dengan isteri saya ada orang buat amalan sedekah. Saya hadiah. Masuk. Saya tak tahu pun. Saya sadar ada duit. Alhamdulillah. Tapi Allah Ta'ala berfirman. Sebaik-baik sedekah, beri makan dan minum orang. Sebaik-baik sedekah, memberi makan dan minum orang. Jangan pula kita tunggu pula. Itu nak jauh tu. Pula.
bagi. Jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu. Kadang-kadang saya suka, memang saya ngelak-ngelak. Dan, Ustaz tak bayar. Orang dah bayar dah. Tak tahu siapa yang bayar. Itu namanya sedekah yang paling ikhlas. Ini aku dah bayar ya. Kau jangan susah. Kau sebut nama aku. Tak payah. Sedekah yang paling Allah Ta'ala yang paling suka apa? Sedekah memberi makan dan minum orang. Itu sedekah. Apa fadilah dia? Saya ambil sikit. Tadi saya nak cerita sedekah ni. Sebenarnya orang rajin sedekah ni je. Satu daripadanya kalau dia sakit mudah sembuh. Mudah sembuh. Apa cita-cita dia? Mudah Allah Ta'ala perkenankan. Ingin nak makan pelan masak separuh. Tahu masak separuh? Pelan mula nak masak. Kan dia masak, dia mentah. Dapat. Itu kita rajin sedekah. Kemudian anak kita berjaya. Biasanya orang rajin sedekah ni anak dia berjaya. Biasanya gitu. Sebab engkau sedekahlah kepada orang. Engkau tak sangka-sangka benda tu akan sampai. Bukannya orang tu belanja kita makan, nanti orang belanja kita. Tak. Kadang-kadang orang tu belanja kita makan, tiba-tiba tak semena-mena nanti orang tolong kita dan sebagainya. Kadang-kadang anak kita berjaya dalam perasan. Kadang-kadang rumah kita selamat daripada malapetaka. Itu pertukaran. Allah Ta'ala dah janji dah. Kita rajin tolong orang, insya-Allah kita akan dapat balasan daripada Allah yang kita tak duga. Kita rajin derma. Adakah kita kena derma kepada orang RM100? Nanti orang balik. Oh tak, bukan orang tu, lain orang. Kita tak sangka. Sebab tu kalau kita sakit rajinkan sedekah. Jangan tak payah cakap pun. Aku ni sakit tau. Aku tulang engkau dan aku sakit baik. Tak payah. Tak payah cerita tu. Sebab tu ada janji Allah. Jadi kita jangan lokek sedekah. Sedekah ni bukan mesti duit. Sedekah ni bukan mesti makanan. Sedekah ni, saya cakap ni pun sedekah. Saya cakap ni sedekah ni. Lepas sembahyang baca apa? Astagfirullah. Sedekah. Alhamdulillah. Lepas sembahyang baca apa? Alhamdulillah. Ingat pula tu. Sebab saya suka tau. Saya suka nyampaikan ilmu macam inilah. Maknanya diorang tu tak ada marah tau. Lepas sembahyang baca Alhamdulillah. Nak tahu sesuatu apa nak buat? Istihara. Baca Quran macam mana? Istiqamah. Solat macam mana? Istiqamah. Berlaku kesilapan macam mana? Astagfirullah. Alhamdulillah. Sekejap dia nak sewil dah. Berlaku kesilapan, astagfirullah. Lepas solat, alhamdulillah. Beribadah, istiqamah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa je cepat nak lupa ni pasal ni? Tua. Jangan buat alasan tua je. Jangan buat alasan. InsyaAllah. Semua kata orang tua-tua dulu, kalau orang tak nak mudah lupa ni, jangan minum air masuk semut. Sebab air kencing semut tu, dia masuk dalam air kita, dia mengeluarkan asid dia tu. Itu mudah kita lupa. Sebab asid, apa yang saya belajar lah. Asid yang semut keluarkan, kita minum, dia mencairkan sel-sel otak. Yang mencairkan sel orang tu. Tapi aja tak minum air semut kan? Tak. Faktor umur. Tak mau buat tu. Mau tahu suami dia janji aku nak pergi ke rantai besar macam ini. Dah. Bang. Dah ngaku dah. Dia cakap tadi faktor umur kan. Pasal ibadah. Tapi pasal barang, ingat. InsyaAllah. Lupa. Tapi yang air kencing semut ni melemahkan sel-sel otak memang betul. Kalau anak kita tengah belajar, ni masa saya buat menyampaikan motivasi pada sekolah menengah. Saya gitulah. Macam mana otak kita nak cerdik? Satu daripadanya, sembahyang jangan tinggal. Rajin baca subhanallah. Otak kita cerdik. Makanan barang yang masam-masam sangat jangan makan. Sebab melemahkan sel-sel otak. Jangan minum air batu. Masa saya buat kursus dululah. Sekarang tak ada orang panggil. Yang panggil kat sini aja.
Jangan minum air batu sebab menyebabkan sel-sel otak. Jangan minum air yang dah masuk semut, minum sel-sel otak. Sel-sel otak. Dan cerdikkan otak, ada pula yang cerdikkan otak. Makan kismis hitam. Kalau ada anak cucu nak periksa, saya ingat lagi ni, makan kismis hitam. 1 hari 7 biji. Begini. Minta Allah Ta'ala akan cerdikkan. Ya. Makan kismis hitam. Kemudian banyakkan makan makanan apa? Karet. Untuk mata terang. Itu Nabi Muhammad makan. Kemudian banyakkan makan tomato. Buah tomato. Kerana untuk mengelokkan kulit. Mana yang elokkan kulit? Tak payah pakai sunblock. Kulit, lawa. Makan timun. Nabi Muhammad makan timun. Tapi bukan timun yang itu. Ada timun tu mahal. Nama dia timun. Dia macam, dia kedai pek kumon tu ada. Sekilo RM24 berapa ringgit. Saya panggil dia gerbis. Dia dalam dia kuning-kuning sikit. Kulit dia luar menggerutu. Kulit dia warna sikit. Kadang kuning, kadang hijau-hijau muda. Tu untuk otak ni. Mahal sekilo RM20 lebih. RM22. Tapi elok kalau makan lah. Kalau nak cerdik otak lah. Tapi kata Ajah tadi dah tua. Tadi ada cakap kan otak dah tua Ustaz. Dah lupa. Makanlah tu. InsyaAllah. Kismis hitam. Masa dah hampir sebab apa. Kalau tak salah saya Ansar apa tu je. Ansar apa? 4.30 Asar 4.27 tak ada bunyi pun. Dah lali. Tak ada pertanyaan? Dah. Tak ada pertanyaan? Tak ada. Alhamdulillah tak ada yang tanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surah Azim. Saya nak tanya, 31 Ogos tu jatuh pada hari Rabu. Agak-agak nak pergi pegang bendera ke nak pergi kelas? Kelas. Kemudian Rabu lagi satu cuti sekolah. Cuti sekolah tu alasan dia apa? Cucu balik. Jadi ni macam ni saya tanya dulu. Nak ada kelas ke cuti pegang bendera? Pagi pegang bendera, petang ada kelas. Jangan besok ramai tak datang. Yang cuti tu, yang lepas cuti sekolah tu, Rabu lagi satu tu cuti lah. Nak cuti terus pun boleh, tutup pun boleh. Tapi yang 31 ada kelas. Senang ni. Saya harap macam inilah ramai. Pasal apa saya nak nyampaikan ilmu, saya baca dulu baru sampaikan. Tapi kalau yang datang tu 3 kerat macam mana? InsyaAllah, okey. Jadi 31 ada kelas petang. Yang lepas minggu yang lain tu kita cuti. Cuti ataupun tutup. Dia tutup. Okey. Tengah mikir. Lama nak mikir. Saya sudah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.